Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu di dalam gelanggang forum bersama saya Muhammad Syarif Budiman Ansari sebagai moderator anda, dan bersama dua panel di bahagian kanan saya Muhammad Adawajidin bin Yahya, dan juga di bahagian kiri saya Muhammad Zuhaimi bin Abdul Razak. Dan berhadas merupakan seseorang yang sentiasa dalam keadaan berhadas disebabkan oleh penyakit ataupun dalam keadaan semula jadi. Orang yang sentiasa berhadas umpama mereka yang sentiasa keluar air mani, air kencing, ataupun perempuan yang telah mengalami istihadah. Ini kerana seperti mana yang dimaklumi, setiap sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu kubur dan dubur adalah termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu. Oleh itu, sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dulu dengan para panel kita. Panel pertama ialah Ustaz Adawajidin bin Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Sihat, baik. Okey, panel kedua kita adalah Ustaz Zuhaimi, berasal daripada Pondok di Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mari kita membuka pembincangan kita dengan panel pertama kita, Ustaz Adam. Saya mulakan pembincangan kita dengan serangka ayat dalam kitab Al-Mutawad Al-Fiqh Al-Syafi'i yang telah dikarang oleh Muhammad Az-Zuhaili. Para fuqaha berpendapat menerusi sabda Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu salatan ahdikum iza ahdasa hatta yatawadda, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat mereka yang berhadas sehingga dia berwudu. Apakah maksud sebenar ayat ini Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih moderator. Dalam ayat ini yang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqbalu Allahu salat iza salat ahadukum iza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat itu sehingga kamu berwuduk. Betul? Betul. Okey. So, mula-mula kita tengok satu-satu dalam ayat, dalam hadis ini. Mula-mula Nabi menyebut la yaqbalullahu solat, bermaksud Allah tidak menerima solat. Kenapa dalam hadis ini mengatakan Allah tidak menerima solat? Kenapa dia tak gunakan Allah melarang orang yang solat tanpa wuduk? Jadi dalam seni bahasa Arab, ayat menafikan tu, yakni dalam konteks hadis ini tidak menerima, mempunyai makna yang lebih tegas. Bermakna Nabi menegaskan yang kita tidak patut solat tanpa wudu. Jadi bukan sahaja ia melarang solat tanpa wudu, bahkan ia menafikan solat itu sekiranya ia tetap dilakukan tanpa wudu. Bermakna kalau seseorang itu solat secara berhadas, yakni tanpa wudu, di sisi Allah seakan-akan tidak berlaku. Maknanya kewajipan dia itu belum terangkat lagi. Jika solat itu wajib, maknanya kewajipan solat wajib itu tidak terangkat lagi ya. Ayat seterusnya dalam hadis ini ialah ahadukum iza ahdasa hatta yatawadda. Maknanya Nabi sebut pasal berhadas pula. Berhadas ni sesuatu yang membatalkan wudu, seperti sesuatu yang keluar daripada kubur atau dubur, dan perkara lain yang boleh membatalkan wudu, seperti gila, bersentuh dengan bukan murid dan sebagainya. Hadas ni terbahagi kepada dua, yakni hadas besar dan hadas kecil. Untuk menyucikan hadas kecil ni, seseorang itu perlu berwudu. Manakala untuk hadas besar pula, orang itu perlu mandi wajib. Jadi seseorang itu perlulah berwuduk dulu jika dia hendak mengerjakan sesuatu solat itu. Jika dia ada hadas kecil, dan jika dia ada hadas besar, dia perlu mandi wajib dan berwuduk sebelum dia mengerjakan solat. Okey, terima kasih Ustaz Adam. Jadi di sini saya boleh simpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang menegaskan dan melarang untuk kita melakukan solat jika kita dalam keadaan berhadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika kita tetap melakukan solat dalam keadaan berhadas, ia umpama kita tidak solat lah ketika itu. Betul. Okey, baik. Okey, untuk Ustaz Zul, soalan kedua saya dan juga soalan terakhir saya, di sisi mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan wuduk bagi orang yang berhadas seperti perempuan yang istihadah hanya sah untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat sahaja. So bolehkah bolehkah Ustaz Zul menerangkan maksud ayat wuduk bagi orang yang berhadas yang hanya sah untuk satu solat fardu sahaja? Okey. Pada soalan tadi, saya ambil ketikan daripada seorang ulama, iaitu menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal.
katanya bahawasanya perempuan yang beristihadah dikiaskan dengan orang yang bertayamum, iaitu hendaklah dia bersuci setiap kali solat fardu setelah masuk waktunya, iaitu tidak sah sebelumnya macam tadi. Dan dikiaskan perempuan istihadah tadi dengan orang yang sentiasa berhadas dalam bab mandi, iaitu dengan menyumbat kapas, membalutnya dan segera melaksanakan solat. Dan persamaan antara keduanya ialah orang yang bertayamum dan orang yang sentiasa berhadas adalah taharahnya hanya untuk mengharuskan ibadah dan bukannya mengangkat hadas, macam yang tadi saya cakap. Tetapi nak tekankan kat sini macam daripada soalan, mereka yang sentiasa berhadas ni, daimun hadas, bila dikiaskan dengan tayamum, bila tayamum ni satu kali tayamum hanya untuk satu kali solat fardu sahaja dan beberapa solat sunnah. Jadi bila daimun hadas ni dikiaskan kepada tayamum tersebut, jadi mereka pun sama, bila ambil wuduk untuk satu solat sahaja. Solat fardu lah, orang yang daimun hadas ambil wuduk, satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunnah yang lain. Terima kasih Encik Zulhaimi kerana telah menerangkan dengan lebih rinci kepada saya. Maka dengan itu saya menutup perbincangan forum kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Terima kasih Ustaz Adam Wajidi kerana sanggup datang daripada Mesut untuk menghadiri forum pada hari ini, dan juga Ustaz Zulhaimi daripada Minang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita sambung.